Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang dihormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Surau Raudatul Jannah, Taman Sera Perdana, ulama dan asatidzah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah panjangkan umur kita dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan nikmat iman dan Islam kepada kita. Jadi tuan-tuan, pada malam ni insya-Allah saya akan membicarakan kisah seorang sahabat, iaitu Sayyiduna Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Yang mana pada kuliah yang sebelum-sebelum ini kita telah bicarakan antaranya Sayyiduna Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Malam ni Zaid yang kedua, iaitu Zaid bin Thabit. Ada seorang lagi sahabat, ramai lagi lah, tapi dalam kitab ada lagi seorang, Sayyiduna Zaid al-Khair radhiyallahu taala anhu. Jadi pada malam ni tuan-tuan, kita nak mengambil pengajaran daripada kisah Sayyiduna Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, yang mana ianya bermula bagaimana Sayyiduna Zaid bin Thabit jadi orang Madinah Al-Ansar. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke bumi Madinah, maka semasa dakwah di bumi Madinah lah bermulanya pensyariatan perang. Satu perang yang pertama dalam sejarah Islam, seperti mana disebutkan dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum Sirah Nabawiyah, iaitu perang Badar. Yang mana tuan-tuan, perang Badar ini dinyatakan dalam kitab Hayatus Sahabah, di saat sahabat-sahabat yang mereka sedang menyiapkan diri mereka untuk bersama-sama dengan Nabi, maka disebutkan dalam kitab ini ada seorang kanak-kanak yang berusia 13 tahun. Sebab tu kalau ikut dalam perbahasan umur baligh bagi mazhab Syafi'i, maka disebutkan bagi lelaki ianya umur 15 tahun. Sebahagian kata tu paling lewat lah, paling lewat. Anak-anak zaman sekarang ni dah jana pun dah ramai dah balik. Tapi nak sebut ghalibnya pada yang disebutkan sebelum ni
adalah pada usia 15 tahun tu paling lewat dia balik. Jaranglah tuan-tuan umur 20 tak balik lagi. Jarang macam tu. Maka tuan-tuan, Sayyiduna Zaid bin Thabit ketika mana usia 13 tahun, maka dia bersama-sama dengan sahabat-sahabat lain menawarkan diri untuk masuk terlibat dalam tentera Badar. Tuan-tuan, orang yang terlibat dalam perang Badar antara sahabat yang mulia berbanding sahabat yang tak terlibat. Ni saya dah sebut sebelum ni, kisah Utbah bin Ghazwan. Sebab apa? Malaikat pernah tanya dekat Nabi, di kalangan sahabat-sahabat mana yang mulia? Sahabat semua mulia, tapi nak sebut yang paling mulia di antara yang mulia. Nabi sebut mereka yang menyertai perang Badar. Dan kata malaikat, begitu juga kami, di kalangan malaikat yang sangat mulia adalah mereka yang terlibat dalam perang Badar. Suatu perang Badar, perang yang sangat hebat, yang memberi ibrah yang sangat besar dalam kehidupan. Maka tuan-tuan, bila mana Sayyiduna Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu dia nak menyertai perang Badar, dalam keadaan pedang yang dia bawa lebih kurang tinggi diri dia. Anda sebut waktu tu dia masih kecil, senjata yang dia bawa tu lebih kurang saiz dia. Maka bila mana dia bertemu Nabi, dia kata apa? Saya bersedia untuk menjadi tebusanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia minta izin dengan Nabi nak masuk dalam perang Badar. Tuan-tuan, ini bagaimana kesungguhan sahabat. Hatta di usia yang sangat kecil, mereka telah ditanamkan rasa cinta kepada agama. Rasa sayang kepada agama telah ditanam pada usia yang kecil. Kita mungkin kita kata tak, budak-budak lagi, tunggulah besar nanti, pandai-pandailah dia fikir. Tak tuan-tuan. Usia kanak-kanak, usia yang patut kita terapkan rasa cinta, rasa sayang pada agama. Maka tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mana Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu sangat bersemangat, namun Nabi terpaksa tolak dia ke tepi. Mana kata tak izinkan untuk dia masuk perang Badar atas faktor usia dia. Dia bersemangat, tapi dalam keadaan masih kanak-kanak, maka Nabi tak izinkan dia untuk masuk. Walaupun kalau tengok dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, ada kanak-kanak, anak-anak muda yang masuk perang Badar. Antaranya yang bunuh Abu Jahal, antaranya adalah Mu'az dan Mu'awis bin Afra yang disebutkan sebagai kanak-kanak. Tapi kalau tuan-tuan tengok, sahabat ataupun mereka yang kecil tapi boleh masuk perang Badar, antaranya mereka membuktikan dengan pengalaman mereka. Ada di kalangan kanak-kanak bila mana nak masuk perang Badar, beritahu dekat Nabi, aku telah memanah dan tepat panahan aku. Maka dengan bukti-bukti itu, bahasa kata orang kata evident, ada bukti-bukti itu, maka Nabi bagi mereka masuk perang Badar. Tapi dalam kes Sayyiduna Zaid bin Thabit, Nabi tak izinkan dia untuk masuk. Tuan-tuan, bila mana dia tak dapat masuk dalam perang Badar, disebutkan dalam kitab ini Sayyiduna Zaid bin Thabit yang dia nak sangat adalah mendampingi Nabi. Sebab tu dia masuk perang Badar untuk dia dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana tak dapat, dia mula sedih. Mak dia tuan-tuan, Nawar binti Malik, bila tengok anak dia dalam keadaan kecewa, tak dapat bersama-sama Nabi dalam perang Badar, maka disebutkan dalam kitab ini, maka Sayyiduna Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, dia mula cari jalan. Macam mana aku boleh duduk dekat dengan Nabi? Kalaulah dengan medan perang aku tak boleh sebab masih muda, maka dia cari ikhtiar lain. Untuk apa? Untuk dia dapat juga dekat dengan Nabi. Maka Sayyiduna Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu akhirnya dia terjun dalam bidang keilmuan dan hafalan. Kalau bidang jihad dia tak boleh sertai,
maka dia ambil bidang ilmu dan bidang hafalan. Maka tuan-tuan disebutkan Sayyiduna Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menghafal 17 surah Al-Quran pada permulaan untuk membuktikan dekat Nabi dia boleh menguasai ilmu dan boleh menghafal. Ini tuan-tuan, bila mana bicara sahabat nak duduk dekat dengan Nabi. Begitulah orang yang suka pada kebaikan, orang yang nak mengejar kebaikan. Kalaulah dia tak mampu dapat melalui satu jalan ini, dia akan usahakan dengan jalan lain. Sahabat dalam perang Tabuk, mereka yang tak mampu sertai perang Tabuk, mungkin disebabkan keuzuran mereka tidak melepaskan diri untuk menginfakkan harta mereka. Supaya apa? Mereka juga dapat pahala atas kebaikan itu. Kita bila mana ada orang buat baik, kita tak mampu buat baik macam dia, kita bagilah sesuatu supaya kita juga dapat saham seperti itu. Sahabat kita nak pergi umrah, kita mungkin belum mampu, tapi sekurang-kurangnya mungkin kita hadiahkan sesuatu. Untuk apa? Sekurang-kurangnya kita juga mendapat saham atas kebaikan yang mereka buat. Dan jangan sesekali kita pula menjadi penghalang. Kita tak mampu buat, tapi kita duk tering, oh jangan buatlah ni, jangan buat. Allah sebut dalam surah At-Taubah, panggil orang munafik. Bila mana orang-orang Islam bersedekah, ada sedekah sekadar mampu, orang-orang munafik mula mengejek sedekah-sedekah yang sedikit. Maka Allah kata apa? Itu perbuatan orang munafik yang akhirnya maka akan diazab oleh api neraka di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan, dalam buat baik, kalau kita mampu bantu, dia sangat baik. Tak mampu bantu, jangan halang untuk orang buat baik. Maka tuan-tuan, bila mana Sayyiduna Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, dia menjadi seorang kanak-kanak yang cerdik, mampu membaca menulis, maka bertemu dengan baginda Rasulullah SAW nak buktikan bahawa dia ni memang hebat, dia ni memang boleh menghafal, boleh membaca. Maka membuktikan kehebatan dia di hadapan Nabi. Maka bila mana datang bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun baca Al-Quran tuan-tuan, bacaan yang sangat baik dan sangat jelas. Bahkan kalimah Al-Quran yang dilafazkan oleh beliau umpama bintang bergemerlapan di dada langit. Anak-anak kita tuan-tuan, bukan sekadar anak-anak lah, kita juga basahkan lidah kita dengan Al-Quran. Alhamdulillah tuan-tuan, tempat tuan-tuan lepas maghrib baca surah Al-Mulk. Sekurang-kurangnya dalam sehari kita baca juga Quran. Dan yang lebih baik, kita juga baca Quran di rumah. Nabi sebut jangan sampai rumah kita jadi kubur. Kubur maksudnya apa? Rumah yang tidak hidup dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Dan kalau tak berapa mahir, bacalah surah lazim pun tetap Al-Quran tuan-tuan. Sebab tu Nabi sebut kelebihan membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, ganjarannya disebutkan kalau sekali, ganjarannya adalah dia membaca 1/3 Quran. Kalau 3 kali, makna kata khatam. Tapi jangan baca tu sajalah. Kan datang bulan Ramadan dia kata saya dah khatam dah, saya hari ni 2 kali khatam. Macam mana? Baca surah Ikhlas 6 kali. Tu tak, memang betul ganjarannya besar. Tapi kalau boleh khatam daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, dia lagi baik. Maka tuan-tuan, Sayyiduna Zaid bin Thabit dengan anak yang usia masih muda boleh baca Quran cukup baik. Setiap wakaf bacaannya menunjukkan kefahaman. Ni sebab apa tuan-tuan? Berhenti kat mana tu, itu menandakan keilmuan seseorang. Orang yang belajar dia akan tahu mana yang boleh berhenti, mana tak boleh berhenti. Yang kalau dia tak nak belajar, dia suka hati dia, kalau nafas tak cukup dia berhenti, kan? Kalau nafas ada lagi dia sambung. Ni tuan-tuan, sebab tu ada Quran, taklah kata terbaru, lama dah, waqaf ibtidak.
Kan dia ada Quran nak bagi tahu berhenti kat mana, mula kat mana. Supaya apa? Kita tak berhenti dekat tempat yang salah. Walaupun memang ada perbahasan. Kalau tengok dalam Quran dia ada lam alif yang tanda waqaf tu lah. Maksudnya jangan berhenti. Walaupun dalam ilmu Quran tak boleh berhenti tu bukan sampai tahap haram berhenti, tak ada sampai tahap macam tu. Larangan tu adalah larangan ketika mana baca. Tapi bukan kata kalau berhenti tiba-tiba dosa besar. Tidak. Tapi nak sebut bila mana kita baca Quran, kita dapat baca dalam keadaan yang terbaik. Mula kat mana, berhenti kat mana, maka ia menunjukkan kita orang yang belajar dalam membaca Quran. Sebab tu Quran ni sebaiknya membaca adalah belajar dengan berguru. Berguru dalam erti kata talaqi musyafahah. Dan kita tak menolak dengan kemajuan, kita boleh dengar kat YouTube dan sebagainya, betul. Tapi dengan ada guru, ianya lebih tepat kaedah bacaan yang betul. Sebab nak tengok mulut tu macam mana, bunyi ni lebih kurang. Tapi nak tengok betul tak betul adalah dengan pergerakan mulut. Baik, maka tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sangat gembira tuan-tuan bila mana mendapati kanak-kanak iaitu Zaid bin Thabit, beliau sangat dekat dengan Quran. Sebab tu kalau tengok zaman-zaman dulu tuan-tuan, anak-anak ni dekat dengan Quran apa? Datang masjid, datang surau. Waktu paling seronok kami malam Jumaat lah kan. Orang dulu-dulu kan buat baca Yasin. Salah satu ni kita baca Al-Mulk, tak kisahlah tuan-tuan, Al-Quran kan, baca surah Kahfi dan sebagainya. Budak-budak bila mana baca ramai-ramai, dia lebih mudah untuk dia belajar dan mendekatkan dengan Quran. Lepas tu bila kita buat satu program baca Quran ramai-ramai, walaupun kita tak nafikan ada perbahasannya, tapi nak sebut dari sudut positif, dia dapat mendekatkan anak-anak kita dengan Quran. Maka tuan-tuan, Zaid bin Thabit, Nabi pesan dekat dia, wahai Zaid, pelajarilah bahasa Ibrani. Kerana kata Nabi, aku tak yakin apa yang aku katakan kepada mereka. Ini bahasa orang Yahudi. Kenapa Nabi minta Zaid bin Thabit kuasai bahasa Ibrani? Untuk mudahkan dakwah kepada orang Yahudi. Sebab tu tuan-tuan, dakwah ni dia lebih mudah bila mana laras bahasa yang sama. Kalau orang Kelantan, jangan bawa orang Kelantan lah. Contoh, dia datang Johor, dia ceramah bahasa Kelantan, tak semua boleh faham kan. Tapi kalau dia guna laras bahasa Johor, insya-Allah boleh faham. Kalau orang utara tuan-tuan datang ke Johor, ceramah guna bahasa utara, mungkin orang nampak macam kuajar kan tengok perkataan ni, macam ustaz ni. Tapi bila guna laras bahasa setempat, dia lebih mudah untuk faham. Saya masih ingat sampai sekarang, saya pergi ke satu surau di Ulu Tirak. Habis-habis saya kuliah, ada seorang jemaah tu tanya, Ustaz dah bontrot ke? Saya sudah. Bila dia sebut je tu, saya mula gelabah. Apa yang aku salah buat ni kan? Rupa-rupanya perkataan Jawa, rupanya bungkus tapau, perkataan Jawa. Nak sebut bila mana kita boleh kuasai satu bahasa, satu tempat, dia lebih mudah untuk kita dakwah. Dan siapa yang banyak kuasai ini selain pendakwah adalah ahli politik. Tuan-tuan tengok musim-musim macam ni, walaupun dia bukan orang tempat tersebut, tapi bila mana dia duduk situ, dia mudah untuk kuasai bahasa. Sebab apa? Itu mudah untuk dia sampaikan apa yang dia nak cakap. Ini realiti tuan-tuan, tak kisahlah mana-mana logo kan. Maka tuan-tuan disebut di sini, dan bila mana Nabi suruh begitu, Sayyiduna Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, dia benar-benar menguasai bahasa Ibrani, bahkan menjadi juru tulis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia jadi penterjemah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan, pentingnya menguasai bahasa. Pertama, bahasa ibunda kena faham betul-betul lah kan, kena jaga elok-elok, dan tidak menjadi masalah menguasai bahasa lain untuk memudahkan kita dakwah. Saya pernah pergi ke Thailand, jangan salah faham pula tuan-tuan kan. Waktu zaman belajar saja jalan bawa kita sendiri, kita nak cakap, walaupun taklah berapa pandai speaking sangat, skipping boleh lah kan, tapi nak sebut kita cakap, kalau guna bahasa Inggeris ni,
Kadang-kadang kita pergi ke bank, dia pun tak boleh nak faham. Lain kali pakai ni kamus dia, kamus bahasa Thailand. Cakap. Anda sebut tuan-tuan, kalau kita boleh kuasai bahasa dia, sangat mudah, sangat mudah. Terutama kalau tuan-tuan jenis pergi umrah, kan? Boleh cakap Arab sikit je. Dia punya lainan dah lain. Mulut tak bagi masuk, cakap Arab sikit je. Dia bagi masuk. Ini nak sebut bagaimana kepentingan bahasa. Maka tuan-tuan, bila mana Nabi mengutuskan Sayyiduna Zaid, dia juga yang disebutkan memberi dakwah, menyampaikan dakwah kepada orang-orang Yahudi kerana dia menguasai bahasa orang tersebut. Sampailah satu peringkat tuan-tuan dengan kehebatan Sayyiduna Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam banyak-banyak nikmat yang dia dapat, yang paling hebat tuan-tuan adalah akhirnya Nabi lantik dia jadi penulis wahyu. Ini tuan-tuan, ini satu nikmat yang sangat besar. Maka tuan-tuan, bila mana Nabi dapat wahyu, Nabi akan panggil Sayyidina Zaid, minta tolong tulis. Minta tolong tulis apa yang wahyu yang baginda Rasulullah SAW terima. Maka Zaid bin Thabit, dia menulis setiap huruf Quran yang Nabi bacakan dekat dia tanpa tertinggal. Sebab itu tuan-tuan, kalau tengok dalam Google pun ada tuan-tuan Quran yang asal. Bukan kata sekarang bukan asal, sekarang sama ori, tapi yang tak ada baris dan tak ada titik. Tentu boleh Google, ada. Saya tengok tuan-tuan, saya cari, bila tengok ayat tu tak panjang, tapi kita cari ayat surah mana ni, lama juga tuan-tuan nak cari. Sebab apa? Dia tak ada titik. Bentuk yang sama boleh jadi ba, bentuk yang sama boleh jadi huruf ta. Samalah ja ha kha, jim ha kha, bentuk yang sama tapi tak ada titik. Orang kata macam mana sahabat dia baca? Sahabat hafal tuan-tuan. Sahabat mereka hafal. Sebab tu tak ada masalah. Kalau sampai zaman kita ni tuan-tuan, taubat tak baca dah, yang ada titik pun tak baca, kan? Kalau tak ada titik, tak ada baris, lagi taubat nak baca lah. Sebut tuan-tuan, antara tokoh yang memainkan peranan yang tulis mula-mula adalah Zaid bin Thabit. Disebutkan yang meletakkan baris, meletakkan titik. Seingat saya Abu Aswad Ad-Du'ali, lebih kurang itulah nama dia. Tuan-tuan rujuk balik. Yang meletakkan titik dan meletakkan baris. Maka Zaid bin Thabit, dia menulis setiap huruf Quran yang mana dia berpeluang bertalaqi membaca Al-Quran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit. Ini kelebihan ni tuan-tuan, belajar berguru. Sebab kita lihat mulut guru macam mana dia beritahu, lidah ni kena ke tepi, kena duduk belakang gusi. Detail ni tuan-tuan. Sebab apa? Supaya bacaan tersebut adalah baca yang betul. Mula-mula memang susah, mula-mula kalau yang belum baru nak mula belajar. Tapi dah belajar, dia akan jadi senang. Sebab apa? Benda tu akan kita baca setiap hari, kan? Benda ni bila buat rutin, dia akan jadi mudah. Nak mula tu memang susah, tapi kalau dah mula, insya-Allah dia akan sebati dengan lisan. Maka tuan-tuan, Zaid bin Thabit, dia belajar Quran dengan siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan-tuan, Quran yang kita baca sekarang ni, maka yang mendapat saham tak lain tak bukan antaranya siapa? Adalah Sayyiduna Zaid bin Thabit. Walaupun penulisan Quran yang kita guna sekarang ni adalah zaman Sayyidina Uthman, tapi juru tulisnya juga antaranya tetap Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab tu Zaid bin Thabit ini tuan-tuan, dia mendapat keutamaan yang sangat besar. Kenapa? Kerana dia tulis Quran. Macam tu gitu. Bila kita buat satu kebaikan, orang ikut kebaikan kita, selama itulah kita dapat saham. Dan kita yang tunjukkan kebaikan, kita kata yang ni baik, orang buat yang ini, orang ikut yang ini, selama itulah kita dapat saham. Begitulah sebaliknya, kalau kita menunjukkan jalan yang tidak baik, selama mana orang ikut, selama tu kita dapat saham. Sebab tu hati-hati kita. Saya tak buat, saya tolong tunjuk je. Tolong tunjuk pun sama. Kalau dia kebaikan, dia akan dapat saham. Kalau kejahatan, dia juga akan dapat saham kejahatan. Maka Sayyiduna Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu,
dia menjadi pakar Al-Quran, yang mana dia sangat mengetahui rahsia-rahsia penurunan ayat-ayat Al-Quran. Dia tahu tuan-tuan asbabun nuzul ayat-ayat Quran. Lepas tu kita sebut, ada orang golongan kata kita ni ikut Quran dan hadis je, tak ikut yang lain lah, kan? Tuan-tuan, dia ikut Quran dengan hadis, tak lain tak bukan, jalan yang kita ikut adalah jalan para ulama. Sebab ayat-ayat Quran dia bukan difahami secara literal, dia adanya asbabun nuzul, dia ada ilmu-ilmu alat untuk mengetahui satu-satu ayat. Sebab kalau tuan-tuan tengok golongan-golongan yang lawan dengan Islam, antaranya pluralism, antaranya feminism, dan macam lagi ism-ism, fahaman-fahaman yang bertentangan dengan Islam, dia bukan guna sikit-sikit tuan-tuan. Hujah dia juga antaranya adalah Quran. Saya sebab belajar itu, golongan pluralism yang menyamakan semua agama, kalau tuan-tuan tengok hujah dia juga guna ayat Quran. Tapi pemahaman yang salah. Ayat Quran tu betul, tapi pemahaman mereka yang salah. Sama juga golongan antara sister in Islam, yang memperjuangkan tentang wanita. Kalau tuan-tuan tengok hujah dia tentang pakaian tudung, ada juga dengan disebutkan tentang ayat Quran, tapi pemahaman mereka salah. Quran tu betul, tapi pemahaman mereka salah. Sebab itu Quran ini kita baca satu, kemudian kita kena belajar apa yang terdapat dalam ataupun tafsiran ayat-ayat Quran. Zaid bin Thabit tuan-tuan disebutkan dalam kitab ini, bahkan selepas mana kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi rujukan utama sahabat-sahabat bila mana melibatkan Quran. Nak beritahu sahabat, bila sebut Quran tu paling tinggi. Kadang-kadang orang pandang remeh wajah Quran, alah guru Quran. Sedangkan Quran tu paling utama tuan-tuan. Jangan kita pandang remeh guru-guru Quran yang mengajar asas agama dalam kehidupan. Maka tuan-tuan disebutkan, bahkan Sayyiduna Zaid pada zaman Sayyiduna Abu Bakar, beliau menjadi ketua mengumpulkan Al-Quran. Bahkan pada zaman Sayyidina Uthman, beliau menyatukan mushaf Al-Quran. Betul, antara fitnah pada zaman Sayyidina Uthman, orang tuduh Sayyidina Uthman bakar Quran. Ada tuduhan, orang kata Sayyidina Uthman ni bakar Quran. Tapi sebenarnya kenapa tuan-tuan? Adalah untuk menyatukan hanya satu mushaf, hanya satu penulisan. Sebab bimbang bergaduh, ni bunyi lain, ni lain, akhirnya mula bergaduh. Maka disatukan sampailah sekarang ni, iaitu Resam Uthmani, penulisan yang sama. Maka tuan-tuan, disebutkan dalam kitab ini bagaimana Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, dengan kehebatan beliau dalam memahami isi-isi Al-Quran, beliau dapat gunakan dalam keadaan, dalam situasi yang membingungkan orang-orang lain. Antaranya pada peristiwa Bani Al-Thaqifah, yang mana umat Islam ketika itu sedang berselisih pendapat, siapa yang layak dilantik menjadi khalifah selepas mana kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita sedia maklum, jenazah yang patut disegerakan pengkebumiannya. Lepas tu kalau meninggal kat situ, maka kubur dekat situ, perkuburan terdekat lah, kan? Mana kata kaedah sebaiknya begitu. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok antara tokoh-tokoh yang meninggal dunia, antaranya Al-Fadil Al-Marhum Ustaz Haruddin, meninggal dunia kat luar negara dan ditanam di sana. Ni tuan-tuan. Maka Zaid bin Thabit, seorang yang sangat memahami isi-isi Al-Quran, bila mana berlaku siapa nak ganti Nabi, maka disebut dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum Sirah Nabawiyah, dilewatkan sikit pengkebumian Nabi untuk menguruskan siapa yang nak ganti Nabi. Ini yang disebutkan sebagai hujah, menunjukkan Islam juga mementingkan pemerintahan dalam Islam.
Kalau bahasa orang sebut sekarang politik, ia termasuk dalam asas agama Islam. Kenapa? Dia melibatkan soal agama, bagaimana menguruskan agama. Maka tuan-tuan, bila mana berlaku pertembungan di kalangan muhajirin, kata apa? Rasulullah SAW adalah di kalangan kami. Nabi lahir di Mekah. Muhajirin kata yang patut ganti Nabi adalah orang Mekah. Maka datang pula Ansar. Ansar kata apa? Tidak. Khalifah yang lebih layak adalah di kalangan kami. Maka kami yang patut jadi khalifah mengganti Nabi. Bila mana berlaku pertembungan untuk ganti Nabi, maka tuan-tuan disebut di sini, maka Sayyiduna Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang memang dikenali, dia orang Ansar, orang Madinah, kan? Maka dia datang tuan-tuan, dia keilmuan dia dalam Quran. Dia kata apa? Wahai Ansar, sesungguhnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan muhajirin, maka khalifahnya hendaklah daripada kalangan muhajirin. Manakala kita orang Ansar, pendukung penolong Nabi, kita akan terus menjadi penolong, pembantu khalifah yang menggantikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid bin Thabit pegang tangan Sayyidina Abu Bakar. Maka dia kata apa? Inilah khalifah pengganti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berbai'ahlah dengan beliau. Ini bagaimana kehebatan Sayyiduna Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu dalam peristiwa pelantikan khalifah pengganti Nabi. Kalau kita fikir logik, dia orang Ansar, mestilah dia belah Ansar, mestilah dia kata orang Ansar lah patut jadi khalifah. Tapi tidak. Ini kenapa? Atas keilmuan dia, maka dia memilih apa? Yang patut ganti Nabi adalah orang muhajirin. Maka dilantik Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan disebutkan juga tuan-tuan, Sayyiduna Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu antara sahabat yang menjadi tempat rujukan dalam masalah harta pusaka. Ini tuan-tuan, harta pusaka jangan buat main-main tuan-tuan. Adik-adik boleh bergaduh tuan-tuan, sampai tahu ada boleh bunuh semata-mata nak dapat harta pusaka. Sayyiduna Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, dia seorang yang sangat mahir dalam bab harta pusaka. Maka disebutkan sampai tahap Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, wahai manusia, siapa yang nak tanya tentang Quran, rujuklah Zaid bin Thabit. Siapa nak tanya tentang fiqh, bertemulah Muaz bin Jabal. Siapa yang memerlukan harta, datanglah bertemu saya. Ini ucapan Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata apa? Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melantik saya sebagai pengurus dan pengagih harta. Bagaimana khalifah mengiktiraf Sayyiduna Zaid bin Thabit adalah seorang yang sangat mahir dalam Al-Quran. Maka tuan-tuan, disebutkan juga bagaimana Sayyiduna Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, dia juga menjadi orang yang dihormati di kalangan sahabat-sahabat dia keilmuan dia. Satu hari Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sepupu Nabi tuan-tuan, sepupu Nabi. Saya pernah sebut kisah dia, ditahnik oleh Nabi doakan beliau dikenali Habrul Ummah, ulama yang sangat luas ilmunya, Abdullah bin Abbas. Bila mana dia jumpa Sayyiduna Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, dia cepat pergi pegang tali kekang binatang tunggangan Zaid bin Thabit. Maka bila mana dia pegang, kata Zaid bin Thabit kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah, engkau sepupu Nabi, lepaskanlah tali kekang tu. Kenapa? Zaid bin Thabit dia segan bila mana seorang yang merupakan ahli keluarga Nabi
yang merupakan orang yang ada hubungan dengan Nabi buat macam tu dekat dia. Dia kata apa? Wahai Abdullah, engkau ni sepupu Nabi, tak perlu buat macam ni. Ini tuan-tuan, apa kata Abdullah bin Abbas? Dia kata apa? Beginilah cara yang kita lakukan para ulama kita kepada para ulama kita, kata Abdullah bin Abbas. Dia kata apa? Ya, aku ada kelebihan, aku sepupu Nabi, tapi engkau juga ada kelebihan, engkau adalah guru kami. Tuan-tuan, ini bagaimana ada. Tapi tak adalah sampai tahap dibuka pintu, tuan-tuan, kan? Tolong pergi buka pintu sebagainya. Tak adalah sampai tahap macam cukup kita jaga adab, duduk dalam majlis ilmu, itu dah terbaik. Dan kita dengar pejam tu biasalah, tuan-tuan, kan? Kita manusia kadang-kadang terpejam dan sebagainya. Tapi nak sebut, jangan sampai kita menyembah. Tepat tuan-tuan, alhamdulillah, sepanjang saya kuliah kat sini tak adalah yang menyembah, kan? Setakat budak-budak tu tak ada masalah. Tapi ada tempat-tempat lain, kadang-kadang berceramah ada dua, satu kat depan, satu kat belakang. Yang lebih dahsyat, yang tak pakai mikrofon lebih kuat daripada pakai mikrofon. Tu sampai tahap macam tu. Tempat tuan-tuan, alhamdulillah, tidak ada macam tu. Tapi nak sebut, itu juga ada dalam kita duduk dalam majlis ilmu. Sebab tu dengan anak-anak kita, tuan-tuan, bila mana anak-anak kita belajar, antara patut kita pesan adalah jaga adab dengan guru. Bukan sekadar pesan belajar rajin-rajin, pesan juga jaga adab dengan guru. Supaya apa? Itulah pemula yang disebutkan sebagai mendapatkan ilmu. Maka sebagai penutup, tuan-tuan, sebab saya malam ni akan bermusafir balik kampung bahagian Serai Perak untuk menunaikan kewajipan sebagai rakyat Malaysia untuk mengundi, kan? Jadi tuan-tuan, sebagai penutup, Sayyiduna Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, bila mana dia nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meninggal dunia, tuan-tuan, maka disebutkan kata Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pada hari ini kita telah kehilangan orang yang sangat hebat ilmunya, yang mana dia telah meninggalkan pahala yang sangat besar, iaitu beliau yang menyumbangkan penulisan dalam Quran. Bayangkan tuan-tuan, itulah sumbang yang sangat besar. Kita, tuan-tuan, tak sampai tahap lah nak pergi tulis Quran tu, tapi kita boleh ambil peluang ajarkan anak-anak kita baca Quran. Surah lazim, surah Al-Ikhlas paling senang, ataupun surah Al-Fatihah. Dia kita ajak anak-anak kita, tuan-tuan, selama mana dia baca, insya-Allah kita juga dapat pahala. Tapi jangan kita tak baca pula lah. Kan? Doa jawab kita pula tak baca, tak betul. Kita baca dan ajar anak-anak kita untuk baca. Jadi saya kira cukup untuk malam ni, tuan-tuan. Saya minta maaf banyak-banyak atas salah silap dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita. Ma asabaka min hasanah fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'at fa min nafsi, wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanallah.